ولله الأسماء الحسنى. يا حضرة النبي سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kudrah dan iradahnya dapat kita bertemu lagi pada petang ini dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, segala nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala wajib kita mengakuinya sebagai satu nikmat dan takut ia menjadi istighraq, dan wajib kita mensyukuri akan dia pada Allah Ta'ala. Minta maaf yang pertama sekali, minta maaf kerana kelewatan ada masalah sedikit. Kita ada projek baru. Minta maaf. Baik, kita sambung pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati. Di sini suka saya maklumkan bagi yang sedang mencari kitab, kita syorkan kitab ini kitab yang berwarna purple, dia bukan hijau cetakan baru. Yang purple ini yang aslinya, yang asalnya. Yang hijau tu dia agak susah sikit nak baca ni, printingnya agak masalah sikit. Jadi nak bacanya tu pun ada beberapa perkataan huruf yang hilang. Jadi bacanya agak susah, agak susah. Jadi kita syorkan yang kalau purple, yang kalau ungu ni, kita kena ungu ni. Baik, yang lepas kita dah bincangkan tentang apa? Tentang kegunaan mata. Kita dah masuk permulaan pada fasal yang pertama pada menyatakan bab mata. Kita dah lepas pengajian yang lepas kita bincangkan tentang apa? Kegunaan mata untuk bangsa akhirat, untuk kegunaan akhirat. Ada beberapa contoh yang diberi di sini supaya berdalil engkau dengan dia atas ada Allah Ta'ala. Kita tengok langit dan bumi, kita tengok segala ciptaan Allah, kita berhujjah, berdalil dengan pada diri kita bahawasanya ada wujudnya Allah Ta'ala itu, Tuhan yang menciptakan sekalian langit dan bumi. Dan setengah daripadanya melihat akan Quran, membaca Quran, menggunakan mata untuk membaca Quran. Itu adalah kegunaan akhirat bagi mata. Dan jalan kepada masjid, kepada tempat surau masjid, tempat beribadat, dan kepada tempat menuntut ilmu. Dan kita guna mata ini untuk kita mencari ilmu. Ini apa yang kita buat petang ini. Bagi yang hadir secara maya pun, insya-Allah kita menunaikan hak mata kita, di mana nanti kita akan dipersoal apa kegunaan mata, apa yang kau guna mata engkau. Kau diberi nikmat mata, apa yang kau guna dengan mata engkau itu. Maka petang ini kita menunaikan satu hak mata kita menuntut ilmu. Di sini disebutkan beberapa percontohan dekat sini. Apa lain-lain kegunaan mata ni? Banyak. Kalau dia nak sebut satu persatu panjang. Jadi disebut apa sahaja yang memberi pahala. Contohnya apa? Melihat pada wajah ibu dan ayah kita dengan penuh kasih sayang. Itu adalah rahmat yang sangat-sangat besar. Antara dua tanda akhir zaman,
apabila seseorang anak itu lebih rapat, lebih mesra pada rakannya lebih daripada kepada ayahnya. Memang sekarang orang ada apa-apa masalah, ada tak mengadu pada ayah atau pada ibu, atau lebih mereka suka pada mengadu atau berkongsi dengan rakan-rakan. Berlaku tak sekarang? Berlaku. Kenapa jadi macam tu? Kita tak boleh nampak, oh ini anak punya salah. Apakah tarbiyah ibu bapa pada anak-anak? Ada tak anak-anak diajar ini kitab ni, Penawar Bagi Hati, ilmu asas tasawuf? Dekat sini kita belajar macam-macam, melihat pada wajah ibu bapa, macam-macam derhaka, apa ancaman pada orang yang derhaka, menderhaka apa ibu bapa. Ada tak diajar pada anak-anak? Mana taknya? Lagi satu tanda, Nabi kata apa? Ibu melahirkan tuannya. Kenapa? Yang paling rapat dengan seorang ibu adalah anak perempuan. Anak perempuan yang paling rapat, sangat-sangat selari. Sebab apa? Sebab ibulah yang akan bagi tahu segala permasalahan perempuan, wanita. Haid, anak nak masuk haid tu, ibu yang akan explain macam mana. Segala jarang yang bapak yang explain, jarang yang ayahnya yang explain. Jadi segala masalah anak-anak perempuan ni yang paling memahami adalah ibu. Tapi kenapa anak perempuan sampai memperhambakan ibunya? Kerana tak dididik. Didikan awal macam mana? Yang penting sekarang apa bagi ibu mak bapak sekarang? Anak result macam mana, sekolah macam mana, habis sekolah nak masuk universiti yang terbaik yang macam mana, nak ambil degree yang macam mana, pekerjaan yang terbaik macam mana, result macam mana. Ada tak kita tanya, ada tak pernah kita tanya anak kita tentang tasawuf ni? Subhanallah, kalau anak-anak kita lengkap dengan ilmu dan amal akan ilmu yang dipelajari ini, tak mungkin mereka menderhakai ibu bapa. Tak mungkin. Baik. Apa kita kata tadi? Pada ibu bapa. Jadi tanpa pendidikan yang betul, mustahil produknya, hasilnya jadi betul. Jadi jangan salahkan. Kerana apa? Mak bapak ada hak atas anak-anak, dan anak-anaknya ada hak atas mak bapak. Akan dipertanggungjawabkan satu persatu. Jadi antara hak mata adalah dengan melihat wajah ibu bapa dengan penuh rahmat dan kasih sayang, penuh ta'zim. Walau berilmu macam mana pun engkau, tetap yang menghasilkan engkau, walaupun kau belajar dengan guru-guru mana pun, kau mengeliling beratus guru kau pun sekalipun, tetap yang menghasilkan tu, yang membesarkan kau sampai kau mampu untuk belajar dengan ramai guru adalah lantaran ibu dan ayah engkau. Kemudian apa lagi hak mata? Melihat wajah orang-orang soleh, melihat wajah wali-wali Allah. Dengan melihat wajah mereka, terpancar nur mereka. Baginda Nabi SAW bersabda apa? Ini kurang kuat. Baginda Nabi SAW bersabda apa? Siapakah orang yang terbaik antara kalian? Maka baginda Nabi jawab apa? Mereka yang apabila seseorang itu melihat pada wajahnya, terus membuat orang yang melihat itu ingat akan Allah Ta'ala. Itu adalah keistimewaan bagi orang yang melihat pada
wajah wali-wali Allah, wajah orang-orang saleh. Contohnya siapa? Guru kita Al-Habib Hussein bin Alwi Al-Attas. Subhanallah. Kita lihat wajahnya saja, tanpa tak payah melihat wajah, tak payah melihat wajah. Kita lihat tubuh badannya saja, subhanallah, kita dah membuat kita apa? Ingat Allah Taala, dah membuat kita ingat Allah Taala. Subhanallah al-marhum. Itu menunjukkan apa? Kerana apa? Dalam hatinya sentiasa ada Allah Ta'ala, sentiasa ada zikir pada Allah Ta'ala, sentiasa ada munajat pada Allah Ta'ala, sentiasa ada rayuan pada Allah Ta'ala, sentiasa ada taubat pada Allah Ta'ala, sentiasa ada menyesal, sesal akan segala perbuatan mereka itu pada Allah Ta'ala, segala-galanya. Jadi apabila kita melihat wajah mereka, terus membuat kita ingat akan Allah Ta'ala. Subhanallah. Contoh kita tengok habaib kita, para habaib kita, tengok mereka je dah ingat subhanallah. Kalau tak ingat Allah Ta'ala, ingat Nabi. Darah mereka mengalir darah baginda Nabi SAW. Itu antara hak mata. Melihat akan wajah Allah Ta'ala, wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Kita tengok habib kita depan ni. Tengok, ada senyum. Subhanallah. Itu adalah antara hak mata. Boleh Rik? Dan segala hak mata apa yang memberi pahala, contohnya apa? Tengok isteri, tengok suami. Bagi yang dah berkahwin, tengok isteri dan tengok suami. Tengok macam mana? Bukan bengkeng. Sedap bukan macam tu. Tengok dengan penuh kasih sayang, pahala. Kecuali jangan time puasa jangan berlebih. Bayar damnya, bayar gantinya mahal tu. Baik. Tengok pada anak-anak dengan kasih sayang, tengok pada hamba-hamba Allah dengan kasih sayang. Itu semua adalah hak mata. Itu semua adalah hak mata yang memberi apa? Pahala pada hari akhirat nanti. Habis kita dah kahwin, dah ada anak dia, tengok dengan penuh kasih sayang. Kalau nak tambah lagi, tambah pahala, tambah lagi. Gurau-gurau saja. Itu gurauan apa? Guru kita Habib Hussein selalu. Subhanallah. Baik, kita sambung. Baik, tadi kitab ini dah membicarakan tentang kegunaan akhirat. Kita sambung. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Ni dah masuk apa? Kegunaan dunia pula. Dia kata apa sini? Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Baik, sebelum kita masuk ke sini, minggu lepas kita dah belajar tentang kegunaan akhirat. Sekarang kita mau tanya diri kita sendiri. Kita dah baca tentang hak-hak mata untuk kegunaan akhirat. Semenjak seminggu kita dah pelajari ini, ada tak tiap-tiap hari kita cek diri kita, dah tunai ke belum hak mata kita? Tiap-tiap hari. Ni kita dah belajar. Apa yang dipelajari akan dipersoalkan, dan dipersoalkan satu, dan adakah engkau amal akan dia? Kita dah belajar ni hak mata. Ada tak kita renung, kita tengok sejak aku balik ada berapa kerat saja hak mata yang aku tunaikan. Taubat itu mulanya. Taubat segala hak mata yang kita tak tunaikan. Sejak aku balik, berapa keratnya kita pergi masjid, berapa keratnya kita menuntut ilmu, berapa keratnya kita tengok pada ciptaan langit dan bumi, kita tengok pada kekuasaan Allah. Berapa keratnya kita tengok orang dengan kasih sayang, kita tengok suami isteri dengan kasih sayang, kita tengok mak bapak dengan kasih sayang, kita tengok anak-anak dengan kasih sayang. Berapa kerat? Wajib bertaubat. Sebab tu orang dah berkahwin ni lama, kalau tak cerai, dia cari lain. Kerana apa?
antara punca ni hak mata. Asyik tengok isteri, alamak dah selekeh lah isteri aku, alamak dah gemuk lah isteri aku, alamak dah macam ni lah isteri aku. Kau tak tengok di sebaliknya dengan mata rahmatnya. Hak mata engkau kau tak tengok pada isteri kau dengan penuh kasih sayang. Inilah isteri yang sudah melahirkan anak-anakku, inilah isteri yang menyediakan makan minum aku, inilah isteri yang macam-macam tempat aku penat lelah balik kerja, aku tengok dia. Inilah selama ini yang menjaga hal ehwal rumah tangga aku, rumah aku, anak-anak aku, semuanya lupa. Kerana apa? Tak menunaikan hak mata pada isteri. Sama juga dengan suami. Isteri tengok pada suami. Sebab tu kalau tak tunaikan hak ni, macam-macam masalah akan timbul. Jadi kita belajar ni, lepas kita belajar sikit, kita ulang kaji dan amalkan. Taubat. Ya Allah, sejak aku balik macam-macam aku tak tunaikan. Macam-macam tak tunaikan. Ini belum sempat kita taubat lagi. Yang pertama ni dah kita masuk yang kedua ni pula. Jadi macam mana nanti kita pergi terus-terusnya, berapa banyak kekurangan kita, berapa banyak pengkhianatan kita terhadap Allah, berapa banyak maksiat kita terhadap Allah Ta'ala. Subhanallah. Baik. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau. Ini dimasuk pada kegunaan dunia. Kegunaan dunia apa? Yang pertama itu apa? Tengok perusahaan. Perusahaan ni apa? Bisnes. Bukan bisnes tu, pekerjaan, mencari nafkah. Mencari, yang dimaksudkan ni bukan kaya raya, mencari nafkah. Baik. Mencari nafkah itu adalah salah satu hak mata. Wajib bagi orang, terutamanya bagi orang yang dah berkahwin, orang yang dah ada tanggungjawab. Wajib mencari nafkah. Nafkah apa? Yang halal. Bukan yang kau maksudkan tu rasuah engkau. Bukan yang kau maksud tu rasuah engkau. Itu bukan hak mata. Itu bahkan kau dipertanggungjawabkan lagi. Rasuah engkau, segala riba engkau. Dan yang namanya perusahaan engkau ni, apa yang secukupnya untuk nafkah, untuk kehidupan harian, tempat tinggal yang cukup, bukan bangun sebesar-besarnya. Kat sini minta maaf kita nak sebut sikit. Bagi orang yang selalu guna tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang bawah. Nabi bersabda benda, kalau esok kiamat pun tanam benih hari ni. Nabi cakap apa? Amallah engkau seperti apa? Seperti kau nak mati esok, dan berusahalah untuk dunia engkau seperti kau hidup 1000 tahun. Tengok 1000 tahun. So kita kena usaha macam kita nak hidup 1000 tahun. Kau jangan salah faham. Yang sabda semua tu adalah baginda Nabi SAW. Baginda ni orang macam mana? Insan yang macam mana? Insan ada dunia ke? Tak ada dunia. Bahkan Nabi SAW wafat berhutang baju besi pada Yahudi. Sayyidatina Fatimah minta tuntut, jumpa Sayyidina Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, aku nak tuntut harta ayahku. Sebab apa? Baginda Nabi SAW dapat zakat pada Ahlul Bait. Ada bahagian dia, bahagian Nabi. Kemudian segala orang hadiahkan beratus-ratus ekar kebun tamar, dihadiahkan kepada Nabi. Jadi anaknya Sayyidatina Fatimah sangkakan ayahnya masih ada.
Minta maaf gangguan teknikal boleh kemudian apa tadi kita cakap? Sayyidatina Fatimah tuntut harta peninggalan ayahnya. Dia pun tak tahu, beliau pun tak tahu. Beliau pun tak tahu yang ayahnya dah sedekahkan segala hartanya kepada orang, kepada umat. Jadi tuntut. Jadi kita kata tadi apa? Yang nak dunia, yang cakap dunia. Apa maksud Nabi? Itu bagi orang yang tak kejar dunia. Orang yang langsung tak hiraukan dunia, dunia yang datang mengejar. Dunia yang datang mengejar. Orang macam ni apa? Seperti apa? Tengok sahabat-sahabat Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman, yang kaya raya tapi tengok kehidupan mereka macam mana? Bertumpuk-tumpuk. Rumah besar mana? Kecil tu. Rumah biasa. Rumah sangat-sangat sederhana. Makan apa? Tetap makan apa yang baginda Nabi SAW makan. Subhanallah. Itulah orang yang betul-betul yang tanam benih. Tanam benih kalau kiamat esok. Tanam benih apa? Benih supaya bermanfaat. Aku tanam benih ini supaya yang timbul nanti akan jadi apa? Makanan bagi haiwan-haiwan. Jadi apa? Jadi tempat berteduh bagi orang yang musafir, orang yang lalu. Bagi apa? Manfaat kalau ada buahnya dapat orang makan. Kerana apa? Dengan niat je tu segala pahala dapat. Jadi kalau kiamat esok pun tetap kau dapat segala pahala yang kau dah niat. Seolah-olah apa? Memang betul benih yang kau tanam tu benih saja. Tapi dengan niat kau, Allah bagi pahala apa? Pokok kau tu dah tumbuh dengan segala buah, dan segala binatang dah makan, dan segala orang dah berteduh bawah apa? Shadownya, bayangannya. Itu adalah maksud yang kalau ada benih kau tanam walaupun esok kiamat. Sebab apa? Kalau kau tanam hari ni dengan segala niat tu, esok kiamat pun tetap pahala kau dapat. Bukan tanam kau buat bisnes, esok kiamat tetap kau buat bisnes, kau jalankan bisnes. Pecah langit dan bumi tak ada guna satu sen pun segala bisnes kau tak ada guna. Jadi hati-hati pada mentafsirkan apa yang hadis Nabi, apa yang baginda Nabi SAW bersabda. Hati-hati. Itu adalah tafsiran yang sebenarnya. Segalanya pada akhirat. Jadi kat sini setengah daripada faedahnya yang bangsa bateri low. Faedahnya yang bangsa dunia melihat perusahaan engkau, tengok cari nafkah. Itu antara salah satunya. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlaga. Seperti jatuh dan berlaga. Nabi cakap apa? Nabi sabda apa? Kalau nampak duri dari atas jalan, buangkannya. Itu adalah serendah-rendah iman. Maksudnya apa? Itu pun kegunaan mata. Kalau orang yang buta, boleh tak alihkan? Takut dia terpijak. Jadi kita yang ada mata, itu apa sahaja yang bermanfaat di atas dunia ni, termasuk akan jadi manfaat pada akhirat nanti. Seperti apa? Segala yang menyakiti, seperti jatuh dan berlagu. Kita jalan-jalan, angkat duri, kemaskan segala sama-sama, rantai-rantai dekat jalan. Itu termasuk daripada kebajikan untuk kegunaan dunia. Dan kegunaan dunia kat sini tak sebut. Kegunaan dunia apa lagi? Segala apa pekerjaan. Kita nak repair barang, kita nak buat ni, nak buat tu, nak susun barang, nak bawa kereta. Segala-galanya adalah kegunaan dunia yang tak membawa pada maksiat. Baik. Kat sini tadi kegunaan akhirat, kemudian kegunaan dunia. Kemudian kegunaan dunia. Banyak mehnah dan tribulasi kelas hari ini, Minta maaf banyak. Baik. Kegunaan dunia. Kalau orang yang cerdik, orang-orang soleh, wali-wali Allah,
segala kegunaan dunia ini, segala kegunaan dunia ini boleh menjadi apa? Kegunaan akhirat. Baik. Minta maaf ya, banyak gangguan ya. Baik. Kegunaan dunia. Segala kegunaan dunia hanya dengan niat boleh jadi apa? Kegunaan akhirat. Hanya dengan niat boleh jadi apa? Pahala. Pahala bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bahkan 700 kali ganda. Bahkan 700 kali ganda. Contoh, aku nak bawa kereta pergi kerja. Ada orang, ramai orang tiap-tiap hari bawa kereta pergi kerja. Biasa nak pergi kerja. Cuba kalau kita niat, ya Allah, aku bawa kereta ni nak pergi kerja, nak mencari nafkah yang wajib. Nafkah yang wajib bagi anak isteri aku. Dan aku bawa kereta ni untuk menunaikan hak tanggungjawab pada masyarakat. Kalau kita tak bekerja, bergerak ke ekonomi, tak bergerak, itu salah. Pasangkan sebanyak-banyak niat. Aku bekerja ni nak tengok cara kau mentadbir sekalian alam. Aku pergi bekerja ni nak apa? Niat nak berdakwah juga dekat rakan-rakan kerja kita dekat office. Dekat mana? Kalau kita menjual barang dekat customer. Niat, segala pasang niat, segalanya boleh jadi hasil. Dan awal tadi sebagai harus, tak ada pahala, tak ada dosa. Kita bawa kereta pergi kerja. Tapi dengan niat dia jadi apa? Sunat, bahkan jadi apa? Bahkan jadi wajib. Aku pergi bekerja nak cari nafkah. Nak cari nafkah untuk anak bini, wajib tak wajib? Wajib. Jadi kau bawa kereta tu, segala masa yang kau dalam kereta, segalanya dapat pahala wajib. Jalan nak pergi menuntut ilmu, majlis ratib, jalan, ya Allah, ini adalah salah satu kewajipan. Jadi aku bawa kereta ni, aku bersiap, aku berpakaian, aku berjalan, semuanya untuk pergi membuat satu yang wajib. Jadi segala kelakuan kita tu menjadi wajib. Pahalanya apa? Berlipat-lipat kali ganda. Jadi orang-orang soleh, wali-wali Allah ni, satu amalnya beserta dengan macam-macam niat. Macam-macam niat. Dengan macam-macam niat tu Allah bagi futuh. Terbuka. Segala pemahaman. Sebab tu dia orang wali-wali Allah, orang-orang soleh datang majlis ilmu sama macam kita. Apa yang dia dengar sama macam kita dengar. Tapi apa yang didapat bergunung-gunung. Apa yang kita dapat satu bukan lantaran dia. Sebab tu almarhum Habib Sa'ad, guru Habib Sa'ad Al-Idrus, guru Habib Umar, guru Quran dekat Karim, beliau mengeluarkan satu kitab apa? Bab niat sahaja, khusus bab niat. Niat apa? Untuk niat untuk pergi masjid, apa niat. Untuk menuntut ilmu, apa niat. Untuk berguru, apa niat. Punya apa? Punya banyaknya niat mereka sertakan dengan setiap amalan mereka. Pasangkan niat. Dengan niat ni apa? Dengan niat ni, setiap niat kita keluar dari hati. Apabila dari hati, apa kita sedang buat waktu kita niat? Berbicara dengan Tuhan kita. Bila kita berbicara dengan Tuhan kita, agak-agak Tuhan dengar tak? Dengar. Time itulah segala upload dan download berlaku. Itulah yang dinamakan sir, rahsia bagi wali-wali Allah. Hati orang sentiasa naik turun. Pantulan cahaya tu kalau orang diberi kasyaf boleh nampak sampai tembus ke langit. Hanya dengan jangan hati kita keras. Kita pergi majlis, kita pergi ni, tak ada apa pun tak dapat. Biar terbuka. Apa yang kita belajar ni masuk dari dalam otak kita, hidupkan. Pastikan hati kita hidup. Berbicara dengan Tuhan. Sekarang juga bagi yang hadir ni dan bagi yang tengok kita live ni, pasangkan macam-macam niat sekarang. Yang kat rumah, hadirkan kita yang kat sini, dan pasangkan macam-macam niat.
Ya Allah, aku nak mengenal diri aku yang penuh maksiat, yang penuh pengkhianatan terhadapmu. Ya Allah, aku nak belajar bertaubat. Ya Allah, aku nak belajar jadi hamba-Mu sebenar-benar hamba. Ya Allah, aku nak menuntut ilmu sebagai suatu kewajipan. Ya Allah, macam-macam niat, segala, dan lantaran niat baru akan terbuka. Baik. Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Subhanallah. Ni baru fasal yang pertama bab mata. Kita dah apa? Yang pertama untuk kegunaan akhirat. Kemudian apa? Untuk kegunaan dunia. Ni dah masuk apa? Bab haram, mengkhianati mata, mencemar akan segala batas-batas mata. Belum sempat kita taubat yang pertama tadi, dah masuk ke kedua dan dah masuk yang ketiga. Subhanallah. Sebab tu ini boleh jadi kitab para wali tau. Amalkan satu je tadi. Apa yang kita dah belajar? Bab mata yang pertama apa? Hak akhirat kan. Amalkan hak akhirat sahaja, kau dah boleh jadi orang soleh dan boleh jadi wali Allah. Amalkan satu. Sebab tu ni kitab ni, kita teringat guru kita cerita. Dekat Tarim beliau ajarkan kitab ni dengan orang Melayu. Dan ada yang Arab datang, pelajar-pelajar Arab pun datang. Orang-orang Tarim. Dan diterjemahkan sikit-sikit syarahannya. Jadi orang dekat dan Mustafa semua orang Tarim tengok. Dia tanya apa tau? Kitab ni syarah bagi kitab apa? Diingatkan apa? Kitab yang syarah kitab besar-besar. Kitab Ihya Ulumuddin ke, kitab Minhajul Abidin ke. Kitab ni, kitab engkau ni, kitab Jawi engkau ni syarah bagi kitab apa? Dia orang jawab, inilah kitab ni. Kitab tasawuf, asas tasawuf. Terus dia cakap apa? Habaib sana cakap apa? Ya Allah, terjemahlah bahasa Arab. Boleh kita belajar sekali. Boleh kita ambil manfaat. Subhanallah. Selalunya kitab sana terjemah sini kan. Jadi bila diorang baca kitab ni, kata apa? Terjemah bahasa Arab supaya dapat diorang baca dekat sana. Punya besar kitab. Ini kitab yang ada dekat tanah Melayu kita. Kitab Jawi kita. Subhanallah. Tak payah kau pergi, dengan segala ilmu kau pergi hujung dunia, hujung pelosok. Kat sini kau dah boleh jadi wali. Berapa ramai wali hasil dekat tanah Melayu ni, timbul daripada tanah Melayu ni. Baik, kita berhenti pada apa? Dan bermula mensyukurkan mata itu memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Permulaan syukur adalah dengan apa? Mencegah daripada yang haram. Subhanallah. Kita beli barang microwave, kita beli barang komputer, kita beli barang kereta, kita beli barang segala macam-macam lah. Mikrofon baik ke, handphone baik. Awal mula kita beli barang daripada IKEA baik, segala kabinet almari kau yang banyak-banyak dekat rumah tu, keluar kita tengok tak manual dia dulu, cara penggunaannya, cara pasangnya, cara bawanya. Kereta siap ambil lesen, lampu merah bukan kau boleh langgar saja-saja, kan? Lampu merah bukan kau boleh langgar saja-saja. Kemudian apa? Cara bawa dia, dah ada L, dah P, lepas tu baru lepas P apa? Full. Kita pun tak ingat dah berapa lama tak tengok lesen, D, lesen D. Segala yang kita beli mesti kita nak tahu. Okey, ni cara penggunaannya, ni cara ni. Oh, ni cara nak maintain dia. Tapi dah berapa puluh tahun Allah bagi kau segala anggota badan ni, ada kau baca manual ni, ada kau baca pantang larangnya, ada kau baca segala penggunaannya, tata tertibnya macam mana? Tak ada. Jadi kau ingat, kau mati, aku green lane, masuk syurga. Allah tanya kita satu je. Ini bukan kita nak kenakan siapa, bukan kita nak kenakan. Kita cakap pada diri kita sendiri.
Ni yang paling banyak bercakap ni paling terkena, paling terkena. Jadi kita sama-sama, kita pada pengajian ni kita sama-sama terkena ya, dan kita sama-sama doakan masing-masing semoga berkat Habaib, berkat guru kita Habib Hussein bin Alwi Al-Attas, segala yang kita belajar ni resap dalam diri kita dan Allah bagi kita taubatan nasuha. Takkan boleh kita mampu merubah diri kita lebih baik kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala, kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Baik, kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita habis, kita baca doa apa? Khatam majlis ilmu. Bagi yang ada khulasah boleh buka khulasah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل البثر أنثى وذكر رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذلك نعماته من حبيب كتاب وحكام وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم واغفر لي صالحاتنا لنا واجرنا من الدين اعلم باسمائك اللهم وبحمدك اسمع واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Minta maaf tuan-tuan perempuan, banyak gangguan sikit, terutamanya masalah teknikal. Kita ada alat baru jadi tak mahir lagi. InsyaAllah kita perbaiki pada kelas yang akan datang. Minta maaf segala kekurangan adalah daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah.